Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Warga pendidik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat ilahi kerana di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala bagi ruang kepada kita untuk bersama dalam ruangan bicara ilmu PPD pada kali ini. Alhamdulillah, jadi kita tengok beberapa kisah ya, supaya kita dapat iktibar daripada salafus salih. Dan saya nak cerita di kesempatan ini ialah seorang alim ulama yang namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang alim ulama ahli tasawuf ya. Bahkan di dalam dipanggil sirah dia menyatakan bahawa sampai gurunya 113 tentang benda kebanyakannya adalah ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu sendiri. Kenapa saya nak cerita di sini tentang masalah bagaimana dalam kehidupan kita penuh disiplin ya. Orang yang berdisiplin itu orang yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat, orang Allah Subhanahu Wa Taala sayang sendiri. Itu contoh yang paling mudah, ibadat yang kita buat ya. Ibadat yang kita buat penuh disiplin, macam mana kita start bermula daripada rukun sendiri dan perkara-perkara sunat, dan waktu-waktu itu untuk mendisiplinkan kita semua. Oleh sebab itu Abu Yazid Al-Bustami ini satu ketika selepas dia menuntut ilmu dengan seorang guru ya, selepas tamat maka guru kata pergilah cari ilmu guru yang lain. Maka dia dengar seorang guru yang hebat ilmunya, yang banyak ilmu dia, maka dia pergilah. Itu apabila dalam perjalanan pergi dia tengok guru itu, dan dalam perjalanan dia bertemankan guru baru itu tersebut, maka satu hari didapati guru dia ini meludah meludah ke arah kiblat. Jadi sedangkan benda itu adalah makruh sebenarnya ya. Sebaik-baiknya kita apabila kita nak ludahlah sebelah kiri. Maksudnya tanda kita benci kepada, bukan benci kepada malaikat yang menulis amalan ya, tapi benci kepada amalan buruk kita. Tapi kalau kita ludah bukan sampai berdosa ya, tapi adalah adab. Jadi apabila sepatut dia dapat ilmu, dia ambil ilmu daripada guru itu, maka dia tak nak ambil ilmu daripada guru itu kerana kalaulah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak beradab, bagaimana dengan ilmu yang dia nak ambil itu sendiri, sedangkan ilmu itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tak jadi ambil pada seorang guru tersebut. Dan dia bercerita dalam hidup dia bahawa dia 30 tahun dia, rumah dia ini menghadap ke arah kiblat, dan dia tidak pernah pun meludah walaupun sekali dalam masa 30 tahun meludah ke arah kiblat. Inilah nak cerita tentang masalah adab itu sendiri, supaya kita semua tahu bahawa pentingnya hidup kita ini penuhi dengan adab. Beradab kita ini contoh paling mudah sekali, kita ada disiplin, ada tata cara kita, ada prinsip kita. Oleh sebab itu kita sebagai seorang guru ya, beradablah kita. Jadi kita jadi bukan hanya sekadar guru ya, sekadar untuk mengajar, tapi kita adalah mursyid ya. Kita adalah guru yang pelajar-pelajar kita, murid-murid kita boleh tiru apa yang kita ditiru, sama ada dari segi kelakuan kita, sama ada dari segi ilmuan kita. Sebab itu yang paling penting ya. Walaupun ilmu banyak macam mana Syekh Abu Yazid Al-Bustami tadi tidak menerima daripada seorang guru itu kerana adalah adab itu sendiri. Sebab dalam ilmu ini kena ada disiplin, dia panggil disiplin ilmu. Salah satu disiplin ilmu itu ialah kita kena, pertama, kita menghormati orang yang menuntut ilmu. Pertama sekali ialah orang yang menuntut ilmu kita hormat. Buku-buku yang kita baca, janganlah kita tak, contohnya pada kita balik kat rumah ataupun kita letak seberangan sahaja, kita berjalan, buku kat bawah dan sebagainya. Itu ada adab yang sepatut kita jaga. Walau bagaimanapun untuk mencari seorang guru yang mursyid ini susahnya. Mursyid Imam Bukhari rahimahullahu taala tidak menerima hadis kerana kalaulah orang yang meriwayat hadis itu orang yang tidak beradab. Antara yang tidak beradabnya adalah yang kita tahu, orang yang beradab ni adalah sebagaimana yang kita tahu adalah orang yang mana yang tidak beradab ini. Imam Bukhari adalah yang kita tengok kan dalam keadaan yang contoh yang paling mudah sekali yang berlaku pada Imam Bukhari, iaitu dia tidak mengambil hadis daripada seorang yang pernah menipu walaupun kepada seekor unta ya. Sebab itulah beradab ini penting untuk ambil barang-barang dia, ilmu. Jadi kita sebagai seorang guru, biar anak murid kita tengok kita ada akhlak kita, adab kita. Kalau kita masuk, contoh paling mudah, kalau kita masuk lewat ke kelas sekalipun, maka yang paling penting sekali untuk kita ialah kita kita minta maaf kepada anak murid. Ini adab dia, nak masuk kita beri salam.
walaupun hakikatnya anak murid yang beri salam, tapi adab kita itu sendiri. Jangan buat murid kita tegur dia dan sebagainya, kita ucapkan sejahtera untuk dia. Ini adab-adab, ada adab mesra. Lebih lagi guru ini ialah yang janganlah bercakap sampai suara kita tinggi depan anak murid. Kita tengok kita laung, kita panggil sahabat kita dengan suara-suara yang tinggi sangat-sangat, sehingga anak murid tengok kita, dan kita gelar pula cikgu sama-sama kawan kita, menyebabkan anak murid kita tengok inilah guru yang ditiru. Nak tiru macam mana seorang guru? Sebab itu guru ini perlu ada adab dia, perlu adab dan mursyid dia tersendiri. Oleh sebab itu di kesempatan yang Allah Subhanahu Taala berikan kepada saya di sini, saya sangat-sangat berharap kita sama-sama jagalah. Sebab maklumlah kita nak cari ni biar kita guru ni mursyid, ya. Bukan hanya sekadar muallim, ada mudaris guru, tapi biarlah kita ni muadib, seorang yang mengajar adab, seorang yang mursyid yang boleh tunjuk ajar kepada anak murid kita sendiri. Agak begitulah kita sama-sama jaga dalam kelakuan kita, akhlak kita. Mudah-mudahan Allah SWT anak murid kita melihat bahawa kita lah patut mereka patut mencontohi kita, bukan lagi orang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.